好，大家好，欢迎收看 BTTV 新闻。我叫 Beverly Anasa Salim。Sabah berharap kerjasama dan bantuan daripada persekutuan akan berterusan. Rakyat Sabah telah membuat keputusan tepat memilih Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai kerajaan menerajui Sabah sejajar dengan pentingnya negeri sealiran dengan kerajaan persekutuan. Kemenangan GRS pada pilihan raya negeri ke-16 membuka jalan kepada kewujudan persefahaman dan kerjasama erat antara kerajaan negeri dengan persekutuan yang diterajui Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sempena setahun Malaysia prihatin hari ini, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor bagi pihak kerajaan GRS dan rakyat negeri ini mengucapkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan terutama Perdana Menteri atas keprihatinan kepada negeri ini. Dalam satu kenyataan media hari ini, Haji J berkata Sabah menerima pelbagai bantuan untuk meningkatkan ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, khususnya ketika penularan pandemik COVID-19. Bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban rakyat di Sabah. Haji J berharap kerjasama dan bantuan daripada kerajaan persekutuan akan berterusan. Ini membuktikan kepentingan dan keperluan Sabah adalah keutamaan kepada kerajaan persekutuan. Sementara itu, Muhyiddin dalam amanatnya sempena ulang tahun setahun Perikatan Nasional hari ini menyatakan kawalan sempadan menjadi antara agenda utama kerajaan. Kerajaan akan menambah aset dan penggunaan peralatan berteknologi tinggi untuk ditempatkan di sepanjang sempadan termasuk di Sabah. Semua ini dilakukan menerusi pendekatan 5 sempadan hadapan. Perdana Menteri juga menyatakan bahawa kerajaan persekutuan bersama agensi berkaitan akan mengambil tindakan untuk meningkatkan capaian internet terutama di Sabah dan Sarawak. Ia dilakukan menerusi inisiatif Jalinan Digital Nasional Jendela dalam rancangan Malaysia ke-12. Di antara keutamaan kerajaan dalam rancangan Malaysia ke-12 termasuklah satu, menangani kemiskinan, khususnya penghapusan kemiskinan tegar dan mengurangkan ketidaksamarataan sosioekonomi dengan melaksanakan program yang lebih menyeluruh dan bersasar. Keduanya, memberikan penekanan pada agenda pemerkasaan bumi putera bagi mengurangkan jurang di antara bumi putera dengan kaum-kaum yang lain. Ketiga, mempercepatkan pembangunan di Sabah dan Sarawak dan negeri-negeri lain yang kurang membangun dengan memantapkan penyediaan infrastruktur dan kemudahan asas. Murid prasekolah tahun 1 dan 2 memulakan sesi persekolahan hari ini. Selepas hampir 2 bulan, sesi persekolahan 2021 secara bersemuka ditangguhkan akibat pandemik COVID-19, murid prasekolah tahun 1 dan 2 di sekolah rendah seluruh negara menyarung kembali pakaian seragam dan melangkah penuh semangat pada hari pertama sesi persekolahan hari ini. Di Sabah, seramai 94,450 murid tahun 1 dan tahun 2 memulakan sesi persekolahan di 824 sekolah rendah di seluruh negeri. Pengarah Jabatan Pendidikan Sabah, Datuk Mistrin Radin berkata, seramai 27,767 murid prasekolah turut memulakan sesi persekolahan. Murid memulakan sesi persekolahan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Walaupun negara masih dihimpit dengan kes harian COVID-19 yang tinggi, kelihatan murid-murid hadir dengan tenang tanpa sebarang ragam. Tinjauan BTTV di Sekolah Kebangsaan Srigaya Kota Kinabalu mendapati murid-murid yang ditemani ibu bapa mereka mula tiba di perkarangan sekolah seawal 6 pagi. Murid menjalani pemeriksaan suhu badan dan menggunakan cecair pembasmi kuman
selain memakai pelitup muka pelbagai warna dan corak ketika beratur sebelum memasuki kelas. Ibu bapa yang ditemui berharap pembukaan sesi persekolahan kali ini berjalan lancar tanpa sebarang penangguhan semula. SOP yang ketat agar murid-murid terhindar daripada sebarang jangkitan memberi keyakinan kepada ibu bapa. SOP kat sekolah ni bagus sebab tadi saya nak hantar anak saya, kita suruh kita masuk, dia suruh kita tunggu je, dan sanitize semua, mask memang pakailah sebab SOP sudah kan. Jadi masa saya nak hantar tu dia ambil suhu, lepas tu suruh ibu bapa letak saja di sana, buku pun dia tak suruh letak di meja, dan terus boleh masuk lah. Ibu bapa tidak dibenarkan, cikgu saja yang urus. Jadi Di rumah tu kita perlu menerapkan macam mana cara-cara untuk membendung, macam mana cara untuk mencegah macam tu. So saya rasa tahun ini adalah tahun sangat-sangat mencabar bagi anak saya yang baru nak masuk tahun 1 ini. Sangat-sangat saya rasa saya harap dia faham apa yang saya ajar sebab dia akan tengok abang dia sedikit kan. So saya rasa tak ada jadi masalah juga lah. Cuma saya ada sedikit bimbang lah. kita ikuti laporan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Daerah Nabawan diletakkan dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula 3 Mac sehingga 16 Mac. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, sehingga 28 Februari, 177 kes positif dilaporkan di 15 kampung di Nabawan dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Dan kalau kita lihat dari Nabawan ini, dia bermula dengan satu majlis pengkebumian. Tetapi hari ini sudah 177 kes positif yang terbit daripada kluster tersebut telah dikenal pasti. Dan kalau kita lihat ya, betapa cepatnya ia merebak, hari ini dia sudah melibatkan 15 buah kampung di daerah Nabawan ya. Setelah membuat penilaian risiko bersama pelbagai agensi dalam jawatankuasa teknikal PKP dan atas nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia, Kerajaan Negeri Sabah bersetuju melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP di seluruh daerah Nabawan bermula 3 Mac sehingga 16 hari bulan Mac. Pelaksanaan PKP ialah untuk mengawal pergerakan penduduk di daerah ini dan seterusnya untuk mengawal penularan jangkitan dalam komuniti. Kes positif baru COVID-19 di Sabah menurun buat hari kedua berturut-turut dengan 104 kes dilaporkan hari ini berbanding 134 kes malam, menjadikan jumlah kumulatif kini 52,990 kes. Nabawan mencatatkan bilangan kes harian tertinggi di Sabah buat hari kelima berturut-turut dengan 21 kes hari ini yang dikesan dari kluster Sinsingon, diikuti Sandakan 15 kes dan Kota Kinabalu 12 kes. Dan kalau kita lihat dengan statistik yang dilaporkan pada hari ini, iaitu 104, terdapat sedikit pengurangan daripada apa yang dilaporkan semalam ya. Jadi kalau kita ambil hari ini, kemarin dan sebelum hari itu, kita nampak ada tanda-tanda pengstabilan kes ni, dan ini banyak berpuncak kepada kluster Sinsingan di Nabawan. 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu di Tenem dan Keningau. Tiada kluster baru dilaporkan di Sabah hari ini. 10 daerah di Sabah tidak mencatatkan sebarang kes positif hari ini, manakala 4 daerah lagi hanya mencatatkan 1 kes. 74 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 722 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Kota Belud berubah dari zon jingga ke zon merah, manakala Beluran berubah dari zon kuning ke zon jingga. Kuala Penyu berubah dari zon hijau ke zon kuning.
Masidi turut menegur sikap sebilangan masyarakat yang bersikap sambil lewa dan tidak mengamalkan SOP dalam kehidupan seharian. Ini kita kena paham betul-betul. Kerana virus COVID ini dia tidak kira. Untuk bergambar saja dan lepas itu pakai pelitup balik atau tidak. Kita tidak tahu bila dia boleh menjangkit. Jadi saya haraplah, saya minta dan saya merayulah kepada semua rakyat negeri Sabah. Mari kita patuhi semua dan mengamalkan semua SOP yang dikuatkuasakan ini untuk tujuan kita. Ada orang yang kita sayang yang menunggu di rumah. Kita mungkin sihat ataupun kita mungkin rasa sihat. Tapi jangan lupa bila kita kembali ke rumah masing-masing, kebarangkalian kita menjangkiti mereka di rumah juga adalah tinggi. Penjadwalan semula peperiksaan kepada pelajar yang masih menjalani kuarantin akan dibuat oleh Jabatan Pendidikan Sabah. Pelajar yang dimaksudkan telah dimasukkan pusat kuarantin sejak 24 Februari dan masih menjalani kuarantin di pusat tersebut. Tarikh peperiksaan SPM yang baru akan dijadwalkan semula kepada pelajar tersebut oleh pihak Jabatan Pendidikan Daerah. Masidi berkata 60 orang akan menerima suntikan vaksin pada Majlis Pelancaran Program Imunisasi Peringkat Negeri Sabah 4 Mac ini untuk memudahkan pemantauan kesan sampingan vaksin. Hari Kamis ini, 4 hari bulan Mac. Semasa majlis pelancaran tersebut, selama 60 orang penerima vaksin akan diberi suntikan. Dan seterusnya dibuatkan pemerhatian gejala selepas vaksinasi. Artinya 60 orang dahulu sudah buat pemerhatian, tengok side effect dia. Dan ini dia punya proses ini setengah jam, setengah jam. Di antara suntikan dan dia dibenarkan meninggalkan tempat. Manalah tahu pingsan ke apa kan enggak? Jadi don't worry. Jadi kita pihak doktor akan memerhati selama setengah jam. Dan kalau kita mereka puas hati bahawa sebenarnya tidak ada tindak balas ataupun tidak ada kesan sampingan yang memudaratkan kepada yang disuntik, mereka akan dibenarkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Mengenai proses penghantaran vaksin ke kawasan pedalaman yang kekurangan kemudahan prasarana asas seperti jalan raya dan bekalan elektrik, Masidi berkata setakat ini masalah itu tidak timbul. Vaksin masih boleh dihantar menggunakan perkhidmatan udara dan set jana kuasa muda alih boleh digunakan. CITF daerah telah ditubuhkan di peringkat CITF telah ditubuhkan di peringkat daerah untuk memperincikan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19 dengan kerjasama agensi-agensi lain untuk menyelesaikan masalah-masalah pokok yang mungkin dihadapi dalam memberi liputan vaksinasi, terutamanya kepada kawasan-kawasan pendalaman yang mungkin mempunyai gangguan akses jalan raya dan bekalan elektrik dalam fasa 2 dan 3. Soalan nombor 6. Apakah alternatif untuk soalan nombor 5? Dan kalau ini tidak ada, macam mana dang? Arti dia lah. Kalau jalan raya tidak ada, macam mana? Sebenarnya simple. Helikopter ada. Enggak. Bekalan elektrik tidak ada, kita boleh pasang generator. Program imunisasi di Sabah akan menggunakan 5 vaksin berbeza dan bukan hanya Pfizer-BioNTech sehinggalah immunity berkelompok atau herd immunity dicapai. Untuk fasa 1, Sabah akan menggunakan vaksin daripada Pfizer. Mana vaksin yang akan digunakan untuk fasa 2 dan 3 belum ditetapkan lagi. Pengagihan bakalan vaksin ke negeri-negeri seluruh Malaysia adalah di bawah tanggungjawab Jawatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bakalan Vaksin COVID-19 atau JKJV.
Soalan satu lagi, bilakah Sabah dijangka akan mendapat herd immunity untuk herd immunity? HERD ya. Untuk COVID-19. Kajian terkini menganggarkan immunity berkelompok atau herd immunity akan tercapai apabila 70 hingga 90% penduduk Sabah telah mencapai immunity melalui suntikan vaksinasi. Mengikut jadual suntikan imunisasi COVID-19 dijangka berakhir pada Februari 2022. Masidi berkata, lebih 78,000 pekerja asing di Sabah atau 67% telah menjalani ujian saringan COVID-19 di Sabah sehingga semalam. Majikan yang gagal memastikan pekerja asing mereka menjalani ujian saringan akan dikompaun dan pas pekerja asing mereka tidak diperbaharui. Setakat 28 Februari 2021, seramai 78.449 orang daripada 116.834 pekerja, ya. 78.449 orang daripada 116.834 pekerja asing telah menjalani ujian saringan COVID, yakni sekitar 67%, ya. Untuk makluman, proses saringan bagi pekerja asing yang belum membuat ujian saringan telah dijadwalkan pada minggu ini dan minggu hadapan. Untuk tujuan tersebut, temu janji telah diatur dengan klinik berdaftar yang telah dikenal pasti. Setakat ini, 268.559 bakul makanan telah diagihkan di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Pemuzik jalanan atau basker di Sabah kini mampu menarik nafas lega setelah mendapat lampu hijau daripada kerajaan untuk mengadakan persembahan sekaligus menjana kembali sumber pendapatan yang terjejas akibat COVID-19. Sejak pandemik COVID-19, mereka turut terkesan kerana tidak dapat mengadakan persembahan di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Persatuan Basker di negeri ini, iaitu Sabah Basker Community SBC. Pendapatan basker kini bertambah baik sejak kebenaran itu. Basker yang bernaung di bawah SBC diberikan jadual penggiliran bagi setiap persembahan secara solo atau berkumpulan di beberapa tempat. Antaranya di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan pusat beli belah di sekitar Kota Kinabalu. Basker menggunakan sepenuhnya bakat mereka untuk mencari rezeki. Semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP, ada basker yang hanya membuat persembahan di Facebook dengan pendapatan yang terhad. Pada 25 Februari lalu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan membenarkan pemuzik jalanan atau basker sepenuh masa di seluruh negara membuat persembahan di restoran dan gerai makan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Seramai 75 pendatang asing tanpa izin parti ditahan selepas Jabatan Imigresen Malaysia menggempur penempatan setinggan dalam operasi bersepadu di sekitar Tawau Sabtu lalu. Pengarah Imigresen Sabah, Datuk Dr. Muhammad Sadeh Muhammad Amin berkata, operasi itu dilaksanakan kira-kira jam 11.30 malam melibatkan seramai 117 pegawai dan anggota daripada pelbagai agensi penguatkuasaan. Operasi menggempur parti dilancarkan di 3 penempatan setinggan iaitu Kampung Sungai Buaya, Kampung Pasir Putih dan Rumah Kongsi Bayan Batu Lapan Jalan Apas. Dalam operasi bersepadu ini, seramai 250 orang diperiksa. 75 orang telah ditahan atas pelbagai kesalahan mengikut Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana tiada dokumen pengenalan diri yang sah. Mereka terdiri 57 warga negara Filipina dan 18 rakyat Indonesia. Parti yang ditahan ditempatkan di pusat kuarantin dan depo tahanan Imigresen Tawau untuk siasatan lanjut. Ini pula perkembangan bola sepak Sabah. Sabah Football Club, Sabah FC, kini kembali semula dengan maskot Sang Badak atau The Rhinos, menggantikan maskot Tambadau
bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim ini. Maskot itu diperkenalkan semula pada majlis pelancaran jersey baru Sabah FC musim 2021 daripada Lotto secara maya semalam. Majlis itu menyaksikan jersey utama Sabah FC berwarna merah dengan rekaan berbentuk kepala badak dinamakan The Rhinos, manakala jersey kedua atau jersey away dikenali sebagai Blue Kinabalu dengan rekaan lebih santai, turut menampilkan simbol kemegahan rakyat Sabah iaitu Gunung Kinabalu pada jersey tersebut. Pengurus pasukan Sabah FC, Marzuki Nasir berkata pihaknya menggunakan kembali maskot sang badak ekoran permintaan ramai peminat bola sepak di Sabah. Pada saingan Liga Malaysia musim lalu, pasukan Sabah telah tampil dengan identiti baru dengan memperkenalkan maskot tambadau bagi menggantikan maskot badak. Sementara itu, Ketua Menteri Datuk Seri Haji G. Nor dalam perutusan ringkas pada majlis itu berharap pihak pengurusan serta pemain dapat memberikan komitmen tinggi dengan menjulang nama Sabah dalam pembangunan sukan bola sepak di negara ini. Pada saingan Liga Malaysia musim ini, Sabah FC diperkuatkan dua pemain import tempatan yang juga bekas pemain kebangsaan iaitu Amri Yaya serta N. Tanabalan. Sabah turut diperkuatkan barisan pemain import baru iaitu pemain tengah Gabon Levi Clement Madinda, pertahanan daripada Makedonia Risko Mitrebski, penyerang Liberia Sam Karyavzon Johnson dan pemain kebangsaan Indonesia Sadil Ramdhani. 晚安，再见。